Beberapa bab, di antaranya bab ada yang bertanya, manakah yang lebih diutamakan ketika kita datang solat, khususnya solat subuh, yang mana ketika kita masuk ke masjid untuk solat subuh, sisa waktu yang ada hanya untuk 2 rakaat solat. Biasanya ada timer yang mana dah menunjukkan pukul lagi 2 minit atau 3 minit dah nak iqamah, ya. Sama ada nak melaksanakan tahiyatul masjid ataupun solat sunat fajar. Sebab ada yang mengatakan solat sunat fajar itu keutamaannya besar. Ada juga yang mengatakan tidak boleh duduk ketika seseorang masuk ke dalam masjid kecuali mendirikan solat 2 rakaat. Jadi di sini para ulama membincangkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan 2 rakaat. Jadi hukumnya di sini, ketika seseorang masuk masjid tanpa menunaikan solat 2 rakaat, maka hukumnya ulama mengatakan makruh, ada yang terlarang, ada yang mengatakan berdosa. Sebab di sini ada larangan tidak boleh duduk ketika masuk masjid sebelum menunaikan solat 2 rakaat. Cuma di sini para ulama membahaskan 2 rakaat di sini, di dalam hadis ini tidak disebutkan jenis solat tertentu. Tapi para ulama mengatakan solat ini dipanggil solat tahiyatul masjid. Adapun namanya solat tahiyatul masjid itu tidak ada rujukan seperti doa ataupun seperti solat istikharah. Cuma di sini secara umumnya Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian duduk ketika masuk ke dalam masjid kecuali melakukan solat 2 rakaat. Bererti di sini masjid ini adalah rumah Allah. Rumah Allah ini tempat yang paling mulia. Jadi penghormatan untuk masjid ketika masuk masjid adalah solat. Jadi ketika kita bertembung dengan waktu yang sangat-sangat terhad, di situ ada pilihan sama ada tahiyatul masjid ataupun solat sunat fajar. Para ulama mengatakan kita lebih dianjurkan untuk berniat untuk solat sunat fajar. Bila kita solat sunat fajar, maka kita mendapatkan ganjaran yang Allah berikan kepada umat ini. Apa dia? Khairud dunia wa ma fiha. Ya. Kalau kita melihat nanti ada di dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermusafir. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bermusafir, akhirnya sampai di satu lembah, baginda dengan para sahabat berehat, yakni bermalam. Dalam riwayat tersebut, tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bangun kecuali di sinar matahari. Maksudnya dah terang. Berarti subuhnya macam mana? Terlambat. Jadi di sini, dalam hadis ini, kita melihat keutamaannya solat sunat fajar. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian riwayat meminta air untuk berwuduk, kemudian mengarahkan Bilal azan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat fajar terlebih dahulu, kemudian mengarahkan Bilal iqamah, baru solat subuh. Ini dalam kedudukan dah lambat bangun solat
subuh. Jadi begitu pentingnya solat sunat fajar. Dalam riwayat lain, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada diriwayatkan ketika bermusafir untuk solat sunat kecuali dua solat sunat, solat sunat fajar dan solat sunat witir. Begitu ditekankan kepentingan dua solat sunat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bertanya, mana satu nak didulukan? Mana satu nak didulukan? Apakah solat sunat fajar atau tahiyatul masjid? Para ulama menganjurkan niatkan solat sunat fajar, secara automatik kita mendapatkan menghormat masjid, sebab kita masuk tanpa duduk solat. Sebab di situ tidak dikhususkan solat niat tahiyatul masjid. Cuma dikatakan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, tidaklah boleh dia duduk sebelum mendirikan dua solat, dua rakaat. Jadi di sini lebih dianjurkan niatnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid pula. Apa tadi? Fajar. Main nangguk je mereka. Solat sunat fajar. Ada yang bertanya, mana satu nak buat ni ustaz? Buatlah, sebab kalau nanti tak dibincangkan, akhirnya was-was terus. Ya, was-was terus. Ini keutamaan masuk dalam masjid. Sampaikan para ulama mencadangkan, menganjurkan, kalau masuk masjid azan sedang dikumandangkan, nak solat ada kewajipan jawab panggilan azan. Betul? Betul? Kalau nak jawab panggilan azan, jangan duduk. Jadi masuk tetap berdiri, sebab syaratnya tadi tak boleh duduk selagi tak buat dua rakaat. Kenapa berdiri? Sebab nak solat masih jawab azan. Habis jawab azan, baru solat dua rakaat, baru duduk di situ. Di situ diterangkan. Jadi kalau ada masuk solat subuh, sementara tunggu iqamah ada 2 minit atau 3 minit saja, berarti satu solat je boleh buat. Sama ada tahiyatul masjid ataupun solat sunat fajar. Yang mana satu tuan-tuan? Solat sunat fajar. Solat sunat fajar meniat innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan buat sesuatu harus dengan niat, dan dia dapat tergantung apa yang dia niatkan. Dia niatkan dapat solat sunat fajar, sebab solat sunat fajar ni khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi harga jualan bumi sebiji, kalau dijual bumi ni dinilaikan dengan duit, seringkali kita buat perumpamaan ini, kalau tanah sekarang seekar dapat tak RM1,000? Tak dapat. Panggil mana-mana value bumi ni sebiji berapa duit? Hasil jualan bumi ni sebiji, dengan orang-orang laut gunung rata semua, dinilaikan dengan duit, nak dibandingkan dengan ganjaran yang Allah bagi 2 rakaat sunat fajar, masih mahal lagi 2 rakaat sunat fajar. Sampai begitu, sampai baginda sallallahu alaihi wasallam pun ketika tertidur untuk solat subuh, tetap tak sebelum subuh sunat fajar? Tetap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengamalkan sunnah itu. Bangun pukul 7 suku, belum subuh, subuh dah habis, tetap wudu, boleh melakukan solat sunat fajar, kemudian baru solat subuh. Itu sekali sekala. Kalau selalu-selalu tu melampau namanya. Kemudian ini juga ada beberapa kemusykilan. Selalu yang tanya ni muazzin, tukang azan lah. Tukang azan ni azan subuh, dia datang, dia nak iqamah, dia tunggu ada orang habiskan solat sunat dia. Ini tengok dah tayat akhir, dia tunggulah. Muazzin dah bagus dah, tunggu kawan ni habis, datang seorang lagi baru masuk. Ini betul-betul tak ada hati perutnya. Dia terus masuk, dia solat lagi. Muazzin pun terus iqamah lah. Ini tak ada masalah apa-apa tuan-tuan. Cuma kita nak bincangkan status kita solat sunat ketika dengar iqamah, khususnya subuh, ataupun di mana-mana solat. Di sini
ada beberapa hadis. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis 1160 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada solat kecuali solat yang diwajibkan. Itu satu hadis. Satu hadis lagi daripada riwayat Imam Muslim di bab yang sama, nombor hadis 1163, Ibnu Buhainah mengatakan, suatu hari dikumandangkan iqamah untuk solat subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sedang solat, padahal muazzin sedang mengumandangkan iqamah. Maka beliau mengatakan kepada orang yang solat ketika iqamah itu, apakah kamu melakukan solat subuh 4 rakaat? Faham tak maksudnya? Ini sindiran. Subuh tu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Maksudnya ketika iqamah sudah dibunyikan, dilaungkan, dikumandangkan, solat apapun sunnahnya, sebagian ulama mengatakan anjurannya dibatalkan. Macam mana nak batal? Alah, macam ni kita kentut, tengah rukuk kentut, tunggu rukuk dulu, tunggu sujud dulu ke terus mufaraqah? Terus mufaraqah. Jadi kalau dengar azan iqamah tengah solat, khususnya subuh, betul tak kan? Dan di mana-mana tempat pun, maaf tuan-tuan, sebab begini, ada tak tuan-tuan, ketika kita bersyahadah ataupun rukun Islam yang pertama sekali kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang jadi masalahnya kita ni, bukan jadi masalah, kelebihannya kita ini lahir di perut seorang ibu yang muslim, ayah kita muslim, dan kita tidak perlu bersyahadah lagi sebab memang originnya fitrah kita, mak ayah kita muslim, Islam. Jadi bila dia lahir daripada keluarga Islam, rukun Islam yang pertama ni seringkali diabaikan, tidak dititik beratkan. Tak ada siapa pun nak pergi kaji rukun pertama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada. Dia terus loncat bab solat, terus loncat bab puasa, terus loncat bab zakat, terus loncat bab haji. Akhirnya macam mana tuan-tuan? Bila dia tidak betul-betul memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya solatnya tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya dalam solatnya tidak ada Muhammad Rasulullah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kalian seperti mana melihat aku solat. Ketika seseorang Islam kental kefahamannya tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bila dalam solat ada perbuatan yang Nabi larang, Nabi tegur, dia nak buat ke tak nak buat? Tak nak buat sebab dia dah bersyahadah Muhammad Rasulullah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi yang nak dinombor duakan dalam urusan hidup, dalam urusan ibadah, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, merujuk kepada hadis ini, rasa-rasanya dibenarkan atau tidak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada iqamat dibunyikan, masih ada yang nak siapkan solat-solat sunatnya? Boleh ke tidak? Tak boleh. Ternyata sahabatnya ditegur atau tidak? Ditegur. Jadi tuan-tuan, dengar je. Ataupun ada timer, jelas timer kan, tak tahulah Mika tinggal lagi 10 saat, sempat 2 rakaat ke, tak tahu lah. Tapi average tuan-tuan 2 minit. Betul? Ya, 2 minit. Ini tuan-tuan, maaf, dia baru takbir Allahu Akbar, lepas tu Bilal ketuk mikrofon, tek tek tek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia batalkan solat ke dia tekan minyak? Biasanya tekan minyak kan? Apa jadi solatnya? Weng. Itu. Tadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, masuk tengok
jam lagi 2 minit, kalau 2 minit masih dapat, tapi itu tak payahlah nak iftitah, betul? Tak payahlah surah lepas Fatihah, itu dapat 2 minit. 1 minit 50 saat, ngam-ngam 2 minit, 3 minit aman. Bawah 3 minit berdiri tegak aja. Sebab lebih diutamakan solat wajib. Memang ini solat sunnah, tapi kita kena ingat, kita dah bersaksi, dah berjanji, dah bersumpah Muhammadar Rasulullah. Ibadah harus ikut Nabi SAW. Ya tuan-tuan. Jadi kalau ini ulangan, ini rasanya dah bincang, tapi berlaku juga. Yang ngadu ni bukan sesiapa, Bilal. Macam mana ni ustaz? Betul tak kan? Kalau ditunggu mau masuk waktu duha ni, datang tahiyatul masjid, datang tahiyatul masjid. Jadi sedar dirilah. Kalau awak dah datang lambat ke masjid, tengok-tengok buku berapa, biarkan. Ni tuan-tuan, itu satu bab. Kemudian di sini ada perbincangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita bincangkan di sini, dalam kefahaman kita, lepas solat subuh ada tak solat sunat? Tak ada. Tapi ni ada satu kes. Lepas solat subuh, satu haji ni bangun solat sunat. Yang jadi masalah bukan haji ni solat sunat, viral haji ni dekat surau tu. Apa dah tua-tua bangka, tak faham-faham ke lepas solat subuh mana ada solat sunat? Biasanya macam tu lah. Mulut semua tak ambil insurans, main lepas je. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bacakan beberapa hadis. Jangan sangka buruk dengan orang. Apalah dah tua-tua pun tak tahu. Kita tengok siapa yang tahu, siapa yang tak tahu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Hadis ini nombornya 423. Daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belum melaksanakan solat 2 rakaat fajar. Maksudnya macam mana? Sampai masjid Bilal dah iqamah, sempat tak sunat fajar? Tak. Sampai masjid dah masuk rakaat pertama, sempat tak sunat fajar? Tak. Berarti diikut dengan imam kan? Kalau yang kita bincang hadis Nabi SAW tertidur itu, subuh pun dah terlepas, itu lain. Ini kita join dengan imam, nak jaga juga, jangan sampai buat fatwa sendiri. Nabi SAW tu terlambat tidur pun sebelum subuh, fajar dulu. Ini aku tak terlambat, imamnya cepat sangat, aku fajar dulu boleh lah ni. Jangan. Ini lain sikit keadaannya. Dalam hadis Imam Tirmizi 423 ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli rak'ataini, barang siapa yang belum melaksanakan 2 rakaat sunat fajar, maka hendaklah dia mengerjakannya qada ketika matahari terbit. Maksudnya dah masuk waktu duha. Ini satu hadis. Diriwayatkan juga daripada Qais bin Qahad radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam Imam Tirmizi setelah hadis yang tadi 422. Hadis yang pertama tadi 421, ni 422. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah beliau, lalu iqamah pun dikumandangkan. Macam mana pula keluar rumah Bilal iqamat? Berarti keluar saja rumah Nabi, pintunya langsung masuk Masjid Nabawi. Keluar saja baginda sallallahu alaihi wasallam daripada rumah, lalu iqamah pun dikumandangkan. Aku, kata Qais, solat subuh bersama beliau. Ni sahabat ni bercerita. Qais, dia kata aku solat subuh bersama beliau. Kemudian setelah habis solat subuh, beliau pun, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berlalu pergi dan nak pergi, dan menjumpai sedang solat.
Qais ni bila Nabi dah habis solat subuh, habis zikir semua, Nabi SAW nak pergi, nampak Qais ni solat lagi. Faham maksud saya? Lepas habis subuh, solat lagi. Lepas itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Qais, wahai Qais, bukankah engkau solat subuh bersama kami?" Seakan-akan tadi kan nampaknya sebelum subuh dengan kami, ni solat lagi kan? Apakah ada solat lain? Betul kan? Lalu jawab Qais, "Iya, aku solat bersamamu ya Rasulullah. Sesungguhnya tadi aku belum mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu silakan." Ada dua jenis kategori qada solat sunat fajar. Yang pertama bila tuan-tuan? Nampak macam pandang aku. Yang pertama tadi selepas matahari terbit, maksudnya dah masuk waktu duha. Tapi kalau merujuk kepada hadis Qais ni, Qais buat bila? Lepas subuh. Lepas habis subuh dia terus kau. Tapi ulama nanti membincangkan afdalnya tunggu solat duha tadi. Tapi tengok-tengok jugalah, tunggu solat duha, sunat fajar pun ke laut kan. Jadi boleh tak lepas subuh dia langsung buat solat sunat fajar? Boleh. Jadi balik cerita haji tadi tu, siapa yang tahu, siapa yang tak tahu ni? Yang membawang ke yang tahu, haji tu yang tak tahu? Ingat tuan-tuan, syaitan ni kalau tak mampu buat seseorang jadi jahat, dia akan buat orang tu rasa dah cukup bagus. Ni setan. Dia nak buat kita tak pergi semayang ke masjid, engkau datang juga. Betul? Dia nak kencing berokkan ke subuh jangan bangun, kau bangun juga. Betul? Dia nak buat jadi jahat, jadi tak? Tak jadi. Rasa-rasa dia lepaskan tak? Tak. Dia buat orang tu rasa cukup bagus. Dia dah solat subuh, dia tengok lepas subuh ada haji bangun solat sunat, dia hentam haji tu sebab dia merasa dah cukup bagus. Antara ciri-ciri orang merasa cukup bagus apa tuan-tuan? Mula nampak orang lain semua salah. Ini antara orang dah mula merasa dia dah cukup bagus. Sifat dah rasa cukup bagus, ini termasuk tipu daya syaitan. Sebab syaitan punya CEO pun perangai macam tu. Betul kan? Iblis, ketika Allah suruh sujud kepada Adam, dia rasa dia dah cukup bagus kan? Sebab tu yang dia tak nak sujud. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan sifat merasa dah cukup bagus. Ini tempat kita, ya, banyak sangat. Ya, hari ini orang yang merasa cukup bagus, kalau tuan-tuan perasanlah, kalau di tempat kita sekarang ni, perkara yang paling viral sangat sekarang ni cerita apa tuan-tuan? Nak tanyalah, Mika ni ikut ke tak ikut cerita membawang ni? Orang pergi Mekah tuan-tuan dan puan-puan, yang kita khawatirkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghina saudaranya ketika saudaranya ditakdirkan berdosa, maka sebelum dia meninggal dunia, dosa yang dihinakan tadi akan menimpa di dalam hidupnya. Oh, ni tak boleh jadi ustaz. Biasa kan tu? Tak siapa lantik dia jadi mufti dah. Jadi tuan-tuan, hati-hati menghina orang. Kita semua ni penuh dengan dosa, dan Allah memang mentakdirkan yang nama makhluk manusia, package dia, aplikasi dia dosa. Jangan kau kata aku sokong pula Mamat tu. Ini nak jaga kita punya ibadah ni. Authority tak buta, tak bisu, tak pekak. Betul?
Kita ni khawatir dah kena tipu daya syaitan, merasa dah cukup bagus, tak patut dibuat begini, nanti ini, tapi sampai tengah buang air pun dan berak biar air pun terfikir juga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan sifat merasa dah cukup bagus, ya. Hati-hati dengan sifat itu, ya. Ya. Ya, walaupun kami peribadi, saya tak komen tentang ustaz. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, Mekah, Madinah, Syekh, ustaz bukan jadi ukuran betul atau salah. Saya salah lah. Tuan-tuan dengar tak kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit Isra Mi'raj? Dengar? Assalamualaikum. Ada dengar? Pernah nampak tak Nabi ditunjukkan orang yang memakan dagingnya sendiri, makan bangkai saudaranya sendiri? Apa dosanya? Ribah ni apa? Saudara dia buat jahat, buat buruk, buat betul, dia dapat tahu kebenaran yang kawan saudara dia buat jahat, dia ceritakan. Itu ribah. Dan dosa ni tuan-tuan, banyak dosa. Dosa kecil, dosa besar. Dosa yang bukan lalu wahyu, bukan lalu Jibril jemput naik ke langit langsung dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa apa? Ribah. Dan ini membuatkan manusia muflis. Jangan terpengaruh. Betul? Jangan terpengaruh. Otoriti punya otoriti. Kita doakan tuan-tuan. Boleh siapa angkat tangan? Ustaz, aku satu dosa pun dah tak ada lah sekarang. Boleh angkat tangan tak? Tuan-tuan dan puan-puan, semua kita berdosa. Kalaulah bukan Allah tutup aib kita, kita ni tak ada muka dengan orang-orang ni tuan-tuan. Hanya Allah lah yang tutup aib kita tuan-tuan. Sifat Allah menutup maruah manusia ni jangan jadi aib. Sebab tu Allah marah dan tidak dibenarkan. Ulama mengatakan cerita keburukan sendiri. Kadang-kadang ada orang yang baru taubat, dulu saya penzina, semua orang dah rasa. Tak payah cerita. Allah tutupkan aib, kita buka. Allah sifatnya menutup aib kita, manusia, kita pula kasih buka. Kalau tuan-tuan setuju dengan dosa fulan bin fulan, dia memang buat dosa, contoh bukan dia mana-mana saja, kita ceritakan dosa dia pergi ke kita. Semua tahu kan hadis ni? Assalamualaikum. Tahu kan? Habis dosa dia ke kita, selagi kita tak selesaikan urusan kita dengan dia, pahala kita solat, sujud, tahiyatul masjid, haji, bagi anak isteri makan, semua ke dia. Allahu Akbar. Tapi apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu dan pekak. Hadis ribah ini. Oh, ini kemungkaran dalam Islam. Ya, kami tahu kemungkaran dalam Islam. Tapi apakah caranya dengan kita menceritakan, menghentam? Betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadilah puan-puan. Umur baginda sallallahu alaihi wasallam berapa tahun tuan-tuan? 63. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini diutus jadi Rasul umur berapa? 40. Apakah ketika ditakdirkan 40 jadi Rasul itu tangkap muat? Allah nak jadikan Nabi, Muhammad je lah ambil, macam tu ke? Tidak. Dalam Taurat, dalam Injil, dulu-dulu dah ada Ahmad Muhammad. Jadi apa jadi daripada hari pertama sampai hari ke-40 hidup Nabi SAW? Itu dakwah yang besar. Apa dia dakwah yang besar? Akhlak. 60 tahun, 40 tahun, akhlak, adab. Itu dulu. Betul? Sebab ulama mengatakan ibadah sunat yang terbesar, bahkan mengalahkan solat-solat sunat, sebahagian ulama mengatakan solat malam adalah akhlak. Ini tuan-tuan, okey, kami faham. Sebahagian memahami hentam, boikot. Ya, kita faham. Tapi kalau otoriti nak buat, tangkap, simpan, sorok, habis.
Zaman Nabi SAW, kaum macam ni dibuat macam mana? Di kuarantin di suatu kawasan, jangan kasih keluar. Itu kalau dah mula meliut-liut. Tahu meliut-liut? Aku tak reti nak menyontoh Tahu tak meliut-liut? Dah menggelung-gelung jalan, di kuarantin. Ini dah tukar semua. Kita tak mampu buat apa-apa. Yang paling mampu kita buat, doakan. Semoga Allah merahmatimu, melindungimu, mengampunkan dosa-dosamu sebelum kau mati. Semoga Allah membuka pintu taubatmu. Tuan-tuan, ketika kita doakan, maaf saya nak tanya, saudara kita ni Islam lagi ke dah kafir? Saya nak tanya jujur je. Islam, semua akui Islam. Tuan-tuan, bukankah ketika seseorang berdoa kepada saudaranya, tanpa saudaranya tahu dia sedang berdoa untuk saudaranya, di kepalanya ada malaikat yang mendoakan dia untuk doa yang sama? Dia dapat doa kita, tapi kita dapat doa siapa? Betul. Doa je banyak-banyak, kita didoakan malaikat. Oh, tapi tak boleh jadi ustaz. Setan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Habis kalau macam ni, tuan-tuan, berapa banyak perkara yang viral, semua orang kecoh sibuk. Selesai atau tak selesai? Ni cerita Toyota Corolla Mika semua sibuk kan, selesai ke tak selesai? Tak adanya selesai. Tidak adanya selesai. Kadang-kadang kita disibukkan sesuatu yang tidak, benda-benda yang lara. Faham? Hati-hati benda ni. Kalau benda tu sia-sia je, sia-sia, lagi-lagi benda bermaksiat. Hati-hati tuan-tuan. Ini namanya penghapus amalan. Antara penghapus amalan termasuk menceritakan keburukan orang lain. Tuan-tuan, kalau ada WhatsApp group yang suka cerita kepentingan orang lain, cerita buruk orang lain, left group saja. Ada hantar surat saman tak kalau Mika left group? Surat mahkamah sampai ke? Tak ada. Ustaz, saya tak join, saya tak komen, saya baca je. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca je cerita tu, tengah drive cerita tu ingat, habis macam mana dia pergi bilik air mana dia selit benda tu semua keluar. Masuk tandas, duduk, termenung lagi. Betul kan? Tutup saja jalan cerita untuk kita berfikir yang negatif. Tutup terus. Asal lagi cerita ke situ pula. Ni cerita bab solat dia bang. Aku yang mulakan kan. Untuk Mika jangan berlarut-larut. Itu maksudnya. Azan dah. Cepatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya kita membincangkan beberapa bab, bab solat sunat sebelum subuh. Pertama, kita recap balik yang kita bincang. Ketika sampai ke masjid, iqamah lagi 3 minit nak dikumandangkan. Sama ada tahiyatul masjid ataupun solat sunat fajar. Mana satu dulu? Solat sunat fajar, meniatkan mendapatkan khairud dunia wa ma fiha, lebih baik dunia dan isinya. Adapun menghormati masjid pun kita mendapatkan. Cara hormat masjid satu saja, tak duduk langsung masuk masjid tu, tak langsung duduk, solat 2 rakaat. Adapun solatnya tahiyatul masjid, solat qabliyah, ustaz ni ada masa penting nak istiqarah ni ustaz, nak kahwin lagi pun boleh, termasuk menghormat masjid. Yang penting 2 rakaat, boleh. Itu cara menghormati masjid, solat 2 rakaat. Dan ulama mengatakan dalam hadis tadi tidak diterangkan, hadis Imam Muslim tadi, solat apa tidak diterangkan. Yang penting menghormati masjid dengan solat terlebih dahulu sebelum duduk. Jadi antara tahiyatul masjid dengan solat sunat fajar, diutamakan solat sunat fajar. Itu pertama yang kita bincang. Kemudian mengqada solat subuh. Sampai masjid, imam dah solat, tak sempat solat sunat fajar. Ada 2 cara untuk mengqada solat sunat fajar. Pertama, langsung qada selesai solat subuh, merujuk hadis Qais tadi. Yang kedua, apa dia tadi? Tunggu sampai waktu duha baru diqada balik.
Jadi kalau nampak ada beberapa hamba Allah lepas subuh dia bangun solat 2 rakaat, sangka baik. Dia mungkin rutin solat sunat fajar, cuma datang tadi tak sempat solat sunat fajar, iqamat dah dikumandangkan, maka dia qada, habis, hati bersih. Betul tak kan? Pergi tengok haji tu, siapa pula haji tu, tengok rumah dia kat mana, siap alamat nombor berapa flat kereta, kau tengok haji, itu. Jadi sangka baik. Ya tuan-tuan, hati-hati, sebab itu mata telinga ni punca dosa. Dengan tengok pun berdosa. Betul? Jadi kalau kita tak kontrol mata ni, tengok solat sunat je kita berdosa. Apalah solat subuh, lepas subuh solat sunat pula. Sebab mata dah buat dosa dah. Sebab ni hati-hati. Kemudian kita juga membincangkan yang ke Mekah tadi tak masuk perbincangan. Itu iklan. Kemudian kita bincangkan terlambat bangun subuh. Tadi terlambat ikut berjamaah kan, tapi dapat berjamaah. Ini langsung bangun subuh dah terang. Masih boleh, walaupun dia dah lambat, kata bangun 7.30 pukul 8 lah, sebelum solat subuh masih boleh solat sunat fajar. Masih ada riwayat hadis Nabi, ada ketika Nabi bermusafir, baginda sallallahu musafir, terlelap, tertidur. Ada yang mengatakan hadisnya tempat itu penuh dengan syaitan, macam-macam. Tapi praktikalnya, ketika matahari dah mula terang, Nabi SAW dengan sahabat rombongan baru bangun. Kemudian Nabi meminta air untuk berwudu, arahkan Bilal, azan subuh, azan, panggil orang solat. Kemudian Nabi SAW sunat fajar, kemudian iqamah, kemudian baru solat subuh. Jadi di situ ada sunnahnya. Kalau kita terlambat bangun, bolehlah iqamah untuk solat kita. Itu yang kita bincangkan tentang beberapa bab hari inilah. Dapat itu je. 3 je. Solat ketika iqamah, itu juga ditentukan. Sebab dalam hadis yang kita bincangkan tadi, kata Nabi SAW, tidak ada salat ketika iqamah dikumandangkan. Tidak ada salat. Sampaikan ada riwayat yang kita lihat tadi kan, ketika baginda SAW keluar daripada rumah, muazzin melaungkan iqamah, lalu bila masuk ke dalam masjid, ada orang sedang solat sunat. Lalu Nabi tegur orang ini, apakah kau melakukan solat subuh 4 rakaat? Berarti apa? Lepas iqamah dah tak ada lagi solat sunat. Bukan lepas iqamah je dah tak ada solat sunat. Ulama lebih tegas mengatakan begitu. Tapi ramai di kalangan kita mungkin masih keliru, ya. Jadi lebih afdalnya iqamah je batalkan, maksudnya tinggalkan solat tu. Kita cubalah berusaha, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian seperti mana melihat aku solat. Ada 2 hadis. Satu, tidak ada solat ketika iqamah dikumandangkan. Yang kedua lebih tegas lagi, solat subuh, iqamah subuh, ada orang sedang salat, Nabi tegur lepas dia salat, apakah kau melakukan subuh 4 rakaat? Berarti larangan ketika iqamah masih melakukan solat sunat. Di sini main peranan lah. Bilal mungkin tengok yang ada tahiyat akhir, bagi dia can dulu, betul tak kan? Dah habis tu iqamah. Tapi kalau bagi can nanti datang tak, jadi mau masuk duha berjamaah pula nanti. Jadi semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Mohon maaf bahasa yang terkasar yang tak sedap didengar.